Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita buka kitab baru. Dia belum tahun baru tapi kita dah buka kitab baru. Iaitu insya-Allah kita akan mulakan perbincangan mengenai ulum Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ulum Al-Quran ni tuan-tuan, suatu ilmu yang membincangkan tentang kitab suci utama yang menjadi pegangan kita, iaitulah Al-Quranul Karim. Kita masuk muka surat 1 terus dah ya. Iaitu ulum Al-Quran dan perkembangannya. Ulum ni, ulumul Quran. Ada dua perkataan, ulum Al-Quran. Ulum ni kata ganda, bukan kata ganda, kata jamak bagi ilmu. Jadi disebut ulum, ilmu. Ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Dalam bahasa Inggeris disebut Science of Quran. Sebab ilmu tu maksudnya science tu maksudnya ilmu. Ilmu ni apa dia tuan-tuan? Banyak takrifan ataupun maksud ilmu itu mengikut bidang pengajian masing-masing. Bidang falsafah, bidang usuluddin, dari segi bahasanya, dari segi agama. Ahli falsafah ni benda. Ahli falsafah ni tuan-tuan, orang yang dia falsafah, ilmu yang berkaitan dengan pemikiran, itu falsafah. Jadi ahli falsafah kata ilmu ni ialah satu gambaran yang ada atau terhasil dari dalam akal fikiran manusia dalam memikirkan satu benda tu. Dia fikir satu benda tu, keluar macam-macam gambaran dalam kepala. Itu ilmu tentang satu perkara. Dia mikir, macam mana aku nak tegakkan tiang ni. Gawe rumah, nak menegakkan tiang rumah, tak ada alat-alat lain, tak ada alat apa jentera-jentera, tak ada. Jadi dia mikir, macam mana aku nak buat ya supaya tiang ni dapat aku tegakkan. Jadi bila dia fikir, panggillah seorang dua kawan, tolong pegangkan, lepas tu taruh tali angin ke apa ke dan sebagainya. Itu ilmu lah tu. Dia timbul. Jadi gambaran-gambaran yang ada dalam akal manusia ni untuk menanggapi apa-apa je benda, itu ilmu.
Ada juga ahli falsafah yang kata ilmu ni benda yang menguasai jiwa atau akal manusia ketika dia memikirkan sesuatu. Meneroka sesuatu tu maknanya mikirkan sesuatu. Jadi bila dia mikir sesuatu, timbul idea nak buat macam ini. Itu jadi ilmu lah. Manakala ahli usuluddin, ahli usuluddin ni tuan-tuan, usuluddin ilmu tauhid lah. Selalu ilmu usuluddin ini dikaitkan dengan ilmu tauhid. Kata ilmu ahli usuluddin ni, ilmu ni satu benda, satu sifat yang kalau kita ada ilmu tu, maka kita akan mencapai ketinggian dalam kehidupan kita. Sifat ini yang memungkinkan seseorang itu memilih atau menentukan sesuatu benda itu tanpa keraguan, walaupun hanya dengan cara panca inderanya. Maknanya tuan-tuan, dengan ada ilmu, kita tahu, kita dapat pilih. Nak beli ikan, ni heboh kata orang perempuan tak tahu siang ikan. Perempuan cantik tapi tak tahu siang ikan. Itu kalau ada ilmu menyang ikan, dia tahulah cara nak menyang ikan. Kita kalau ada ilmu nak pilih ikan yang paling baik, yang fresh, pergi pasar, nak cari ikan yang fresh, ada ilmunya. Orang kata kalau ikan fresh ni matanya tak merah lagi, perutnya tak pecah lagi, badannya keras lagi. Contoh, itu ilmu. Jadi dengan adanya ilmu tu, kita boleh memilih ikan yang paling baik untuk kita beli bawa balik. Walaupun dengan cara panca indera, dengan cara tengok. Lepas tu pegang, oh iwak atas menaik. Celok, oh matanya orang abang. Picit-picit, oh perutnya tak pecah lagi. Jadi dengan ilmunya itu kita dapat memilih satu benda tuan-tuan. Golongan materialis. Materialis ni golongan ahli kebendaan. Ahli benda ni tuan-tuan. Orang materialis ni dia tak percaya dengan benda-benda yang bukan materialis, bukan fizik. Contohnya orang materialis ni dia tak percaya ada Pontianak. Pontianak ni satu benda yang bukan benda. Kalau ada, tangkap, masukkan dalam botol. Contohlah, tunjukkan ada kat dalam botol dia gentayangan kan. Barulah dia percaya. Kalau tak percaya. Itu ahli materialis tuan-tuan. Dia kata ilmu benda yang dapat dikesan, yang dapat diyakini dan dikesan oleh panca indera kita. Mata nampak, itu ilmu lah tu. Benda yang boleh nampak, benda yang boleh rasa. Kalau tak nampak bendanya, kepercayaan macam kepercayaan benda-benda yang gaib, benda-benda yang kita dengar pasal alam kubur, daripada mana kita dapat tahu apa dalam kubur, orang tu kena seksa ke, kena dinampakkan api neraka ke, malaikat datang bukan nakir tanya marabuka dan sebagainya. Benda tu benda yang gaib, yang tak boleh mata nampak, tak boleh dibuktikan. Maka mereka tak percaya. Itu bukan ilmu. Itu cerita je, cerita dongeng. Ilmu mesti okey. Boleh kata air boleh dimasukkan dalam cawan. Buktikan. Tengok. Betul lah ada air masuk dalam cawan. Itu baru ilmu. Tapi kalau kata aku boleh tangkap hantu masuk dalam cawan. Dia pun tangkap hantu masuk dalam cawan. Mana-mana tak ada pun hantunya. Itu bukan ilmu. Jadi itu golongan materialis. Ilmu ni mesti benda yang boleh dibuktikan dengan kepala mata. Mata kepala.
ada bukti. Itu yang golongan materialis ni dia tak percaya dengan Tuhan. Apa bukti Tuhan tu ada? Tunjukkan. Kat mana? Sebagai contoh. Dari segi bahasa, ilmu itu ialah suatu pengetahuan yang hanya dimiliki atau yang dengannya manusia mengetahui tentang sesuatu. Ya betul lah tu. Ilmu ni benda pengetahuan. Kita ada ilmu tu, kita tahulah tentang sesuatu. Tak kiralah sesuatu benda yang gaib, yang tak nampak, yang apa pun, itu adalah ilmu. Manakala dari segi agama, ilmu adalah sebagai kemampuan manusia dalam usaha mengenali Allah, bagi membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah terhadap makhluk, dan meyakinkannya di dalam hati. Itu bagi ahli agama. Ilmu ni satu benda yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, nak mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang sifat-sifat Allah, terbukti dengan perbuatan Allah kepada makhluk dan sebagainya. Jadi dapat dirumuskan tuan-tuan, semua benda itu betul. Semua benda itu betul. Iaitu ilmu ni suatu pengetahuan yang didapati oleh manusia, sama ada melalui uji kaji ataupun melalui berita yang disampaikan oleh seseorang. Kalau yang menyampaikan itu seorang nabi, seorang rasul, maka itu adalah ilmu yang memang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dikatakan ulum, maknanya kata jamak menunjukkan banyak, iaitu ilmu-ilmu. Sebab banyaknya pengetahuan yang kita nak tahu dalam ilmu tersebut. Kalau disebut ulum Quran, ilmu Al-Quran, maka ia ilmu tentang isi Al-Quran, ilmu tentang bahasa Al-Quran, ilmu tentang turunnya Quran, ilmu tentang nasih mansukh Quran, ilmu tentang tafsir Quran, segala-gala ilmu pasal Quran, tajwidnya segala itu termasuk dalam ulum Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran ni apa? Itu kita dah belajarlah separuh. Quran itu dari segi bahasanya dia perkataan qara'a, iaitu baca ataupun himpun. Disebut Quran bacaan. Sebab apa? Quran itu adalah himpunan-himpunan kalam Allah yang dihimpunkan dalam satu mushaf. Itu dari segi bahasa, tuan-tuan. Dari segi istilahnya, tuan-tuan, Al-Quran itu ialah kalam Allah. Dia adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Bukan kata Nabi, bukan kata manusia, bukan kata malaikat. Dia adalah kata Allah, kata-kata Allah, kalam Allah yang melemahkan ataupun bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalam Allah, kata-kata Allah tu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebab apa dia diturunkan? Sebab dia dari langit turun ke bumi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang turun kepada Nabi Isa bukan Quran. Yang turun kepada Nabi Musa bukan Quran. Quran turun kepada Nabi Muhammad secara tawatir atau mutawatir. Mutawatir ni maknanya kita dapat Quran ni, tuan-tuan, bukan daripada seorang aja, tetapi daripada ramai orang. Zaman Nabi tu, bila Quran turun, ramai sahabat Nabi dengar. Ada 10 orang sahabat Nabi yang dilantik menjadi penulis Quran. 10 orang. Itu mutawatir tu. Maknanya ramai orang yang mendengar Quran itu. Kemudian ramai orang itu menyampaikan pula kepada orang lain, sehingga makin bertambah ramai yang tahu tentang kalam Allah itu. Itu makna mutawatir.
melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan dibacakan ayat Quran itu. Nabi pun bacakan, kemudian Nabi bacakan kepada sahabat. Jadi bila wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk mimpi, itu bukan Quran. Kecuali adalah beberapa surah yang sebahagian ulama kata turun melalui mimpi. Contohnya macam surah Al-Kautsar. Itu ada ulama kata surah Al-Kautsar itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui mimpi. Tetapi Quran itu secara umumnya diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Melalui ilham pun tidak. Tertulis di dalam mushaf. Mushaf ni lembaran-lembaran kertas. Tak kiralah lembaran kertas ke, lembaran kulit kambing ke, lembaran daun papirus ke, maknanya dalam lembaran-lembaran ditulis. Itu Quran. Sebab tu bila ditulis dekat handphone ni tuan-tuan, dibuka, baru ada ayat Qurannya. Bila kita tutup, hilang. Maka dia bukan Quran. Bila buka, barulah ayat Quran. Tutup, hilang. Sebab tu handphone, walaupun ada aplikasi Quran, dia boleh bawa pergi, masuk dalam jamban. Sebab dia bukan Quran. Quran dia tertulis dekat mushaf yang kemudian dihimpunkan jadi kitab. Andai kata sekeping ayat apa kitab Quran tu kita koyak, itu Quran koyak jadi selai. Surah Al-Baqarah tu kita pun koyak ataupun terkoyak sehelai, itu Quran. Sebab tu hukum akan berlaku pada dia. Hukum-hukum yang berkaitan akan berlaku dengan dia. Maknanya kalau nak menyentuh mesti ada berwuduk dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, maknanya Quran itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tapi kalau keluar ada dia punya tulisan-tulisan Rumi, itu bukan. Dalam bahasa Arab mesti tulis dalam bahasa Arab, dalam tulisan Arab. Kalau tak ditulis dalam tulisan Arab, umpamanya ditulis Alhamdulillah ditulis Rumi, itu bukan Quran. Yang merupakan suatu ibadat bagi orang yang membacanya. Kita baca ayat Quran, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Dapat pahala. Ada Nabi kata satu huruf digandakan 10. Alif Lam Mim 3 huruf, 30 pahala. Baca saja, dapat pahala? Tak dapat pahala, kan? Baca saja tak dapat pahala. Baca hadis Nabi dapat pahala. Allah alam, setakat yang kita tahu tak ada pula kata siapa baca hadis Nabi satu huruf akan diberikan pahala, tak ada. Yang ada baca Quran diberikan pahala. Cuma baca hadis Nabi ni dapat pahala dari segi lain. Pahala dari segi lain, tuan-tuan. Okey, itu Al-Quran, tuan-tuan. Jadi pengertian ulumul Quran, kita gabungkan ilmu dengan Al-Quran. Ulum Quran. Jadi bila digabungkan, tuan-tuan, ulum Quran adalah ilmu ataupun bidang perbahasan ilmu yang membahaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan Quran. Apa aja cerita pasal Quran, itulah ulum Quran. Senang ceritanya lah. Apa aja cerita pasal Quran. Nak cerita Quran tu bila turunnya, sejarah Quran itu turun, itu ulum Quran. Macam mana Quran cara turun?
satu kitab gedebuk turun ke ataupun macam mana? Kita nak tahu cara Quran turun. Itu sebahagian daripada ilmu Quran. Tempat turunnya, masa turunnya, siapa yang kumpulkan Quran jadi satu mushaf. Dulu masa zaman Nabi dia jadi kitab macam itu ke ataupun macam mana? Penulisannya, menulis Quran tu dulu 10 orang sahabat Nabi, dia tulis macam mana? Masa zaman Nabi tulis Quran tu dah ada baris ke, ada sabdu ke, ada nombor ke? Jadi semua ilmu yang bincang pasal tu, itu namanya ulum Quran. Termasuk dari segi sejarahnya, dari segi peringkat-peringkatnya, dari segi kemukjizatan Al-Quran. Apa mukjizat Al-Quran? Ada kitab yang membincangkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Itu ulum Quran, ilmu Quran. Nasakh mansuh ni ada ayat yang sudah dinasah. Ada ayat yang sudah dimansuhkan. Ada ayat yang sudah dimansuhkan tapi masih ada dalam Quran. Ada ayat yang sudah dinasahkan tak ada dalam Quran. Digantikan dengan ayat yang lain. Ini termasuk dalam ilmu Al-Quran. Muhkam, mustasyabih, ayat yang muhkam, ayat yang jelas hukumnya. Ayat yang mutasyabih ni ayat yang tak berapa jelas. Tak boleh nak terjemah direct. Tak boleh dipaham secara direct. Itu antaranya ayat-ayat yang berkaitan dengan istawa, Allah istawa, yadullah, wajhullah. Itu ayat-ayat mutasyabih. Perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, itu dari segi sastranya. Tertib surah, daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampailah kepada surah An-Nas. Tertibnya tu, tahu tertibnya itu, macam mana tertib itu berlaku, siapa yang tertibkan, tertib ayat-ayatnya, tartil ayat, kiraat, maknanya kiraat, bacaan ayat Quran. Yang macam kita dah belajar lah, yang ambil apa ni program sijil tu, sikit-sikit kita dah bagi tahulah. Dan sebagainya. Maknanya apa aja yang cerita pasal Quran, itu maksudnya ulum Al-Quran. Jadi bidang perbahasan ulum Al-Quran ini ialah yang pertama, pengertian Al-Quran dan punca pengambilannya. Apa itu Quran? Dari mana perkataan Quran itu datang? Kenapa dinamakan Al-Quran? Yang kedua, perbahasan tentang cara turun Al-Quran yang sifatnya sebagai sifat yang qadim lagi azali. Quran ini adalah kalam Allah. Kalam Allah bersifat qadim. Allah bersifat qadim. Sudah ada dekat azali. Sejak azali lagi dah, lama dulu lah. Sebelum wujud-wujudnya alam ni, benda tu dah ada dah. Membincangkan persoalan sebab-sebab turun sesuatu ayat. Kenapa ayat ni turun? Tak semua ayat ada sebabnya. Tetapi banyak ayat dia turun itu ada peristiwa. Kenapa ayat itu turun? Ayat tentang zihar. Kenapa ayat tentang zihar itu turun? Oh, sebab ada seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah, suaminya telah menziharkan dia sesuai dengan adab orang Arab jahiliah ketika itu. Hukum zihar macam mana? So sekarang nak buat macam mana? Nak pakai terus ke tidak hukum yang ikut budaya Arab itu? Turunlah ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum zihar di dalam Islam. Membincangkan tentang ayat-ayat Makki dan Madani, yakni ayat yang turun ketika zaman Nabi dekat Mekah, walaupun turunnya bukan dekat Mekah. Dan juga ayat-ayat yang turun dekat ketika Nabi telah berhijrah ataupun selepas berhijrah ke Madinah, walaupun ayat itu tak turun dekat Madinah. Walaupun ayat itu turun dekat Mekah, tapi selepas Nabi berhijrah ke Madinah, itu jadi ayat Madani, ayat-ayat Madinah. Membincangkan persoalan nasikh dan mansuh. Apa ayat yang telah dinasahkan, apa ayat yang telah dimansuhkan. Benda ini penting untuk tahu, terutama bagi ahli-ahli hukum yang nak mengeluarkan hukum. Contoh macam surah An-Nisa, orang perempuan yang berzina kurung dekat rumah.
Tapi dalam ayat surah An-Nur, orang lelaki atau perempuan kalau berzina kena sebat 100 kali sebatan. Kan surah Nisa tadi suruh kurung kat rumah je. Yang ni suruh sebat. So ayat yang kat surah Nisa itu telah dimansuhkan. Tapi ayatnya masih ada. Kemudian perbincangan mengenai ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihat, yang itu tadi itulah ayat yang muhkam ni ayat yang jelas. Aqimu solah, itu muhkam. Dirikanlah sembahyang, jelas. Kita semua kena dirikan solat. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah, Allah ada tangan ke? Kalau Allah ada tangan, tangannya macam mana? Ayat lain pula kata laisa kamitslihi syai', tak sama dengan benda-benda yang lain. Maha suci Allah. Ini ayat ni mutasyabihat. Jadi ada orang yang mentakwilkan, bukan maksud tangan tu tangan macam ini. Tapi maksudnya ialah kuasa Allah di atas kuasa-kuasa mereka. Ada yang tak nak takwil. Dia kata Allah Ta'ala kata ada tangan. Allah Ta'ala kata tangan Allah. Dah, jangan fikir Allah tu ada tangan ke, tak ada tangan ke, apa ke. Dah, usah dipikir. Semua Allah dah cakap macam itu sudah. Itu jadi ayat mutasyabihat. Kemudian perbincangan mengenai ayat-ayat yang awal dan yang terakhir diturunkan. Apa ayat yang awal diturunkan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pun ada ulama yang kata bukan Iqra, ya ayyuhal muddathir. Contoh. Ayat yang terakhir apa dia? Dia ada ulama kata ayat yang terakhir ini, ayat ni surah Al-Baqarah. Perbahasan mengenai pengumpulan Al-Quran dan sejarahnya sejak zaman sahabat hinggalah ke zaman moden. Quran ni pada zaman Nabi zaman Nabi, Quran ditulis tapi tak dikumpul lagi. Tulis simpan, tak teratur, berterabur. Sebab zaman itu semua main hafal ya. Jadi apa ikut. Sampai satu ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang hafal ni pada mati. Jadi Sayyidina Umar kata ni nganggur mati kabeh sengilamat Quran seorang yang wong bocor. Jadi terfikir nak dikumpulkan Quran tu. Jadi ditugaskanlah satu jawatan kuasa daripada kalangan para sahabat yang menulis Quran untuk kumpulkan Quran dijadikan macam buku, dimushafkan, dikompilasikan, jadikan mushaf lah, jadikan kitab Al-Quran. Itu zaman itu. Kemudian zaman Sayyidina Osman, ialah bila Quran tu dah dikumpulkan, disimpan kat rumah Sayyidina Khalifah Abu Bakar. Siapa nak salin Quran, ambil Quran tu salin. Banyak ayat tu, 6,000 ayat kan, salin. Nanti datang orang daripada Mesir pula datang. Kita pun nak buat salinan Quran, ambil Quran yang Sayyidina Abu Bakar tu salin. Tuan tengok dalam salin-salin tu ada tak kesilapan yang mungkin berlaku? Mungkin ada. Nak tulis huruf kaf jadi huruf lam. Contoh, batu masa tu tak ada baris. Titik pun tak ada, bukan baris pun tak ada, titik pun tak ada. Ba dengan ta sama je. Macam mana nak baca? Tapi orang Arab boleh baca. Walaupun dia tak ada titik, tak ada baris, tak ada tanda, orang Arab boleh baca. Bawalah pergi Mesir, bawalah pergi Yaman, bawalah pergi belah-belah dekat masa tu Turki tak ada lagi lah, tapi kawasan-kawasan itu. Sampai sana dah campur dah macam-macam bangsa tuan-tuan. Jadi bila baca macam-macam bunyinya. Jadi zaman Sayyidina Osman kata ni tak boleh ni. Yalah sampai ke sana nanti orang salin lagi. Salin atas salin. Jadi bila salin atas salin, zaman Sayyidina Osman ni tak boleh jadi ni, macam-macam orang baca. Yang dekat Jakarta dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Selain
Orang baca dekat Afrika pula kan, bacanya lain pula. Tak boleh jadi. Kumpulkan balik. Usman kata, okey, buat satu tulisan standard. Siapa-siapa semua mesti ikut tulisan ni. Tak boleh. Semua orang setuju, sahabat setuju. Kena ikut satu standard penulisan. Itu sejarah pengumpulan Al-Quran, tuan-tuan. Jadi kita tahulah bagaimana proses pengumpulan Al-Quran. Sebab itu Quran tetap terpelihara sejak diturun daripada zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Itulah dia. Tak ada tokok tambah. Walaupun orientalis nak datang kata Quran ada penambahan Quran versi Sa'ad bin Abu Waqqas ke siapa, ataupun Zaid bin Sabit punya Quran ada lain sikit. Tak. Umat Islam dah sepakat yang ada itulah. Dibanding dengan Bible ada versi King James lah, ada versi itulah, versi ni setakat ada 5 ke 6 versi, tuan. Sebab dia dah terjemah dah. Jadi satu mana satu nak pakai ni. Quran kekal dalam bahasa Arab. Membahaskan persoalan tafsir, takwil dan terjemahan serta hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara berikut. Ilmu tafsir, nak tafsir Quran ni apa benda yang kita perlu ada dan sebagainya, tuan-tuan. Itu termasuk dalam perbahasan ulum Quran, salah satu ilmu Quran. Apa beza tafsir dengan takwil? Bagi contoh, persoalan wahyu dan cara-cara penurunan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW? Ada ketikanya malaikat Jibril datang, mungkin dipegang dada Nabi ke, tahu-tahu Nabi dah hafal lah wahyu tersebut. Kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk manusia, kadang-kadang Jibril datang orang lain tak nampak, Nabi je dengar je, dan sebagainya. Jadi perbincangan perbahasan tentang itu termasuk dalam ulum Quran. Kesatuan burung. Dan membincangkan beberapa objektif penurunan Al-Quran dan kemukjizatan Al-Quran dan lain-lain lagi. Maknanya ulum Quran ni bincangkanlah apa tujuan Quran itu diturunkan. Tujuan utamanya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Satu petunjuk untuk manusia, itu objektif dia. Wa bayyinatin minal huda, yang menerangkan tentang petunjuk-petunjuk itu. Wal furqan, yang membezakan. Beza apa? Halal, haram, syirik, tauhid, yang hak, yang batil, yang zalim, yang adil. Quran menerangkan benda-benda itu semua. Itu di antara objektif kenapa Quran itu diturunkan, untuk dijadikan pedoman kepada kehidupan manusia. Kemukjizatan Al-Quran, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah, tiup dekat air, disapu dekat tangan yang kena gigit dengan binatang berbisa, sembuh. Mukjizat lah tu. Bukan itu je, jangan ingat mukjizat tu je. Mukjizat, Quran dah menerangkan tentang kejadian manusia di dalam rahim dengan secara terperinci. Mudghah, alaqah, kemudian dalam bentuk zygot, dalam bentuk janinnya dalam bentuk apa, bertemunya sperma dengan ovum, dan sebagainya. Dah diterangkan. Sedangkan benda tu 1400 tahun yang lalu, tak ada siapa pun tahu apa benda yang berlaku dalam rahim manusia, tapi Quran dah terangkan. Itu mukjizat lah tu, mukjizat ilmu. Dan banyak lagi lah kalau nak diteroka tentang kemukjizatan Al-Quran. Itu di antara bidang-bidang yang ataupun perbahasan di dalam ulum Al-Quran. Di setakat ini ada apa-apa soalan?
Kalau tak ada tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Akhir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Salihati wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr.